sejahtera Malaysia, ada satu kenyataan yang cukup menarik perhatian saya daripada Harapan Diri 9 Januari. Jangan keluar kenyataan bercanggah dengan ajaran Islam. Dengar baik-baik, walaun-walaun, penunggang-penunggang agama, semua orang yang suka sangat menunggang agama untuk kepentingan diri sendiri, dengar dengan baik. Jangan keluar kenyataan bercanggah dengan ajaran Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menegaskan cadangan supaya dibenarkan beroperasi rumah pelacuran untuk warga asing adalah bertentangan dengan peruntukan Undang-Undang Sivil dan Syariah. Jangan main-main, ini bertentangan. Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, syur daripada pelakon Rosham Nur itu juga terang-terang bercanggah dengan prinsip ajaran Islam dan maqasid al-syariah. Tak kiralah siapa siapa sajalah, ahli politik kah, pelakon kah, selebriti kah, ahli sukan kah, siapa-siapa sajalah. Jangan pandai-pandai keluar kenyataan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Menurutnya, cadangan itu tidak boleh diterima sama sekali dan sewajarnya ditolak oleh segenap lapisan masyarakat. Saya juga setuju. Saya tidak setuju untuk membenarkan beroperasinya rumah pelacuran untuk warga asing. Saya tidak setuju. Ini berdosa. Ini merosak akidah, merosak akhlak, moral. Ini tak betul. Beliau menjelaskan bahawa kaedah fiqh sewajarnya dijadikan panduan dalam mencari penyelesaian terhadap kes rogol, dan kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Cadangan menerusi podcast laman sosial itu telah mengundang polemik dan kontroversi dalam kalangan masyarakat, memandangkan pelacuran adalah satu aktiviti yang tidak dibenarkan mengikut undang-undang di negara ini. Negara kita negara yang makmur, undang-undang kita terbaik. Tak bolehlah. Kenapa nak sibuk-sibuk lagi? Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan polemik atau isu yang bertentangan dengan ajaran Islam, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Kemarin, Rosham Nur mengundang kemarahan masyarakat Islam apabila berpendapat pusat pelacuran perlu ada di negara ini bagi membendung jenayah rogol membabitkan warga asing. Menerusi podcast Hitam Putih, kehidupan yang dimuat naik ke TikTok Suhan Channel, pelakon berusia 56 tahun itu menyifatkan ia perlu ada untuk kemudahan warga asing lelaki yang kebanyakan meninggalkan istri masing-masing di negara mereka. Mengulas lanjut, Muhammad Naim berkata dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559 juga terdapat beberapa peruntukan yang berkaitan dengan kesalahan pelacuran. Antaranya seperti subsection 21 pelacuran, section 22 muncikari seseorang yang bertindak sebagai orang tengah antara orang perempuan dan seorang lelaki bagi apa-apa maksud yang menyalahi hukum syarak, dan section 23 persetubuhan luar nikah. Di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 juga ada memperuntukkan kesalahan kepada mana-mana orang yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa maksiat sebagaimana diperuntukkan di bawah section 35 Akta 559, katanya. Tambahnya lagi, pelacuran adalah jenayah berat di sisi undang-undang Islam yang termasuk dalam kategori hudud. Jadi ini memang patut dihalang. Saya tidak setuju juga. Saya pun tidak pasti, saya pun tidak paham kenapa tiba-tiba selebriti yang sangat dihormati ini, Rosham Nur ini,
terang-terangan dengan bercanggahnya dengan ajaran yang Islam selalu ajarkan, tiba-tiba membuat kenyataan yang mengejutkan itu. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rafizi Ramli memang suatu nama yang memang selalu, kalau nama dia keluar saja memang bergegar satu Malaysia. Bergegar satu Malaysia. Apa pula kali ini? Rafizi membuat satu pengumuman yang memang mengejutkan. Sukar dipercayai tapi betul-betul mengejutkan. Apa tidaknya Rafizi yang kalau bercakap, Rafizi yang kalau berdebat susah untuk dikalahkan, dan Rafizi adalah orang yang tidak cepat melenting. Dia tetap tenang bila menjawab dengan fakta, bukan menjawab dengan emosi, bukan menjawab dengan marah, bukan menjawab dengan fitnah, tapi beliau tenang menjawab. Terbaru ini yang mengejutkan, ya, saya pun terkejut nih. Rafizi tiba-tiba membuat pengakuan. Pengakuan Rafizi, dia berkata, dia mengakui sudah lama uninstall WhatsApp. What? Jadi kalau dia sudah uninstall WhatsApp, apa maksud di sebalik itu? Daripada harapan dari 9 Januari juga, Rafizi akui dah lama uninstall WhatsApp. Wow. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata beliau sudah lama memadam platform media sosial dia, yaitu aplikasi WhatsApp. Menurut timbalan Presiden PKR itu, tindakan itu lebih baik untuk kesehatan mental daripada ramai orang yang tak cukup akal untuk main WhatsApp. Lebih baik tak ada. Katanya grup family pun tak ada. Jangan kecil hati kalau tak terjawab, katanya dalam melawan X. Tambah ahli Parlimen Pandan itu, Perdana Menteri juga tidak mendapat respon blue tick di WhatsApp. Anwar Ibrahim pun tak dapat blue tick kat WhatsApp. Sebab saya tiada WhatsApp, katanya diakhiri dengan emoji ketawa. Rafizi juga ketika menjawab pertanyaan warga maya di platform X memberitahu beliau juga tidak mempunyai akaun di platform Telegram. Inilah bagus Rafizi. Dia tidak buang masa tengok WhatsApp, tidak tengok Telegram, tidak. Sedangkan banyak yang lain tu sibuk WhatsApp, dia tu sibuk dengan Telegram. Kalau buat kerja, buat betul-betul ikut macam Rafizi. Dia fokus dengan kerja. Rata-rata netizen pun terkejut dengan pengakuan menteri yang berkaitan dengan pengkalan data utama padu itu. Kalau tidak WhatsApp, email kan ada. Mungkin ramai orang bingung, jadi macam mana nak berhubung? Pakai email lah, apa susahnya? Kata antara antara komen, biar betul bekas CEO Data Raya Info, Project Manager padu guna SMS dan email je ke? Ya betul lah, apa masalah? Tak ada masalah pun. Lepas tu ada lagi kata boleh je tiada WhatsApp dan Telegram kalau berkaitan kerja, kumpulan kerja guna Google Chatroom atau Slack, lebih tersusun dan memaksimumkan isyarat kepada bunyi. Malah lebih baik membina AI dalaman, katanya. Ada satu lagi komen, kadang memang lebih baik, kadang memang lagi lebih suka call sebab kita nak sesuatu jawapan segera. Bila PM private message, langsung tak buka message kita. Sakit hati. Demikian tanda komen daripada warga maya. Wow, tahniah diucapkan kepada Rafizi. Ini membuktikan bahawa Rafizi memang buat kerja, bukannya sibuk dengan WhatsApp, bukan saya sibuk dengan media sosial, tapi yang dia sibuk buat kerja. Buat kerja. Tahniah, terbaik.